Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pelajaran kali ini. Kita mulakan bacaan doa. Tadahkan tangan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi. Kali ini kita akan teruskan pelajaran kita. Jom kita lihat apa pelajaran kita hari ini. Okey, kamu tengok gambar ni, apa yang kamu dapat fikirkan? Cuba fikirkan bila kamu tengok gambar ni. Ini ada kaitan dengan pelajaran kita hari ini. Okey, pendidikan Islam tahun 6, kita akan mempelajari adab hargailah alam, jawi iaitu indahnya kesenian Islam, hafazan, kita kena hafal surah Asy-Syarh. Hak ni kamu buka sendiri, kamu buka YouTube dan dengar ataupun pendengarkan bacaan kamu disemak oleh ibu bapa. Kemudian kamu hafal sendiri dan rakam video. Kemudian tasmi', ustaz akan hubungi kamu secara perseorangan dan ustaz harap kamu bagi kerjasama dan bagi tahu muka surat berapa dan kita akan membacanya. Okey, baik. Sekarang kita masuk tajuk adab dahulu. Adab. Buka muka surat 183. Hargailah alam. Apa yang ada dalam tajuk ni? Okey, yang pertama sekali kamu perlu ingat, perhatikan dan fikirkan. Perhati dan kamu juga mesti berfikir. Okey, kita akan baca bersama-sama. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita wajib menjaga sumber alam ini. Itu satu ibadah. Okey, terus soalan, apakah perasaan kamu apabila melihat situasi seperti ini? Kamu tengok situasi apa? Situasi orang ambil gambar, ambil sampah, kutip sampah. Okey, kamu tengok gambar. Apa perasaan kamu? Okey, buka muka surat 184. Baca dan fahami. Adab terhadap alam sekitar. Okey, kita baca sama-sama. Yang tak boleh baca lagi tu ikut satu persatu. Yang dah boleh cuba fahami. Okey, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi
bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Okey, terus menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Ini adalah satu cara nak menguruskan alam sekitar ni, memastikan alam sekitar terpelihara. Okey, nilai hargailah alam anugerah ciptaan Allah. Kita mesti hargai alam anugerah ciptaan Allah. Jangan kita rosakkan, nanti kita juga yang susah. Buka muka surat 185 sambungan. Mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Aktiviti penebangan pokok jangan sebarangan, tapi mestilah secara berkala dan ada had-hadnya. Tidak boleh tebang habis semua pokok. Ini menyebabkan bencana alam akan berlaku, seperti runtuhan, gempa bumi, runtuhan, kemudian banjir. Itu salah antaranya lah. Okey. Kita tengok dia tulis apa ni? Dilarang menebang pokok. Okey, kita jagalah jangan sebarangan menebang pokok. Okey, apa kepentingan? Kepentingan adab terhadap alam sekitar dapat menikmati udara segar. Kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Okey, itu adalah kepentingan adab terhadap alam sekitar. Kesannya kita juga yang akan dapat. Kalau kita buat baik kepada alam sekitar, kita akan dapat baiklah. Kalau kita buat perkara yang tidak baik, tidak jaga alam sekitar, kita pun akan menerima padanya kesannya. Okey, baik. Sekarang kita masuk pelajaran Jawi. Okey, yang tadi tu kamu tolong baca dahulu bagi faham apa yang kita pelajari, kamu baca bagi faham semua satu persatu. Kalau tak pandai baca, kamu ulang semula video tadi. Ulang banyak kali pun tak apa, tak ada masalah. Terutamanya yang kurang mahir membaca Jawi. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk tajuk seterusnya, iaitu bahagian Jawi. Okey, Jawi. Buka muka surat 59. Kalau mau ada buku teks, kamu buka muka surat 59. Okey. Indahnya kesenian Islam. Islam, kita pun ada kesenian-kesenian yang tersendiri, hasil ciptaan kita sendiri, orang-orang Islam. Ni contohnya lah. Antaranya seni bina, tengok masjid. Tu seni lah tu. Seni khat, nampak tulisan khat yang cantik ni, dan khat banyak jenis. InsyaAllah nanti kita akan belajar khat, dua jenis tulisan khat. Khat nasakh dan khat raka'ah. Yang ketiga ni seni ukir. Ni kesenian Islam juga. Bukan orang kafir yang buat, tapi orang Islam yang buat. Seni muzik pun ada. Ada. Itu adalah salah satu di antara kesenian Islam. Okey, baik. Nilai. Apa yang dapat daripada seni Islam ni? Apa yang kita perlu buat? Memelihara seni warisan Islam. Jadi kita jagalah apa yang di kesenian-kesenian Islam ni yang dah dihasilkan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kita pelihara dia.
pelihara macam mana? Kita pelajari, kita kuasai kemahiran-kemahiran yang Ustaz sebut di antaranya tadi. Okey, baik. Meneroka seni bina masjid. Ini kita sambung kita sambung muka surat seterusnya. Itu kita dah belajar dah. Okey. Kamu tengok mihrab. Sebut mihrab. Apa mihrab ni? Okey, mihrab ni, ni gambar dia ada mihrab. Kamu nampak kan? Mihrab ni kat mana lalu? Dalam masjid. Okey, dalam surau ada bahagian depan tu, bahagian imam tu, dia dinamakan mihrab. Okey, baik. Mihrab, apa dia mihrab ni? Mihrab merupakan satu bahagian masjid yang mengunjur ke arah kiblat. Kini ia dibina dalam pelbagai saiz dan dihiasi dekorasi yang menarik. Itulah mihrab. Seterusnya dekorasi. Dekorasi ni apa dia? Okey, dekorasi. Tengok. Dekorasi, pelbagai elemen digunakan untuk menghiasi seni bina masjid. Antaranya ialah seni tulis, iaitu dengan menggunakan pelbagai kaedah tulisan khat, bentuk geometri seperti pentagon dan heksagon. Ni macam geometri yang ni, tengok gambar dekat bawah ni, yang warna koko. Corak motif tumbuh-tumbuhan seperti corak bunga-bungaan. Beberapa contoh corak bunga-bungaan ialah corak tikam seladang. Ni bawah ni corak tikam seladang. Atau bunga mas, tanjung dan melur. Bentuk bunga lah maksudnya. Okey, itu antara seni-seni Islam. Selain itu, hiasan Arabis juga digunakan. Ni Arabis bawah ni. Hiasan Arabis Arab lah. Hiasan Arabis juga digunakan untuk menghiasi bahagian tertentu seperti sudut lengkungan dan bahagian atas tiang dengan menggunakan pelbagai motif. Okey, ni hiasan Arabis. Namun, terdapat juga corak lain yang menghiasi seni bina masjid. Kesan pengaruh budaya sesuatu bangsa. Seni bina masjid juga ada unsur-unsur daripada satu bangsa yang lain juga. Jadi dia bercampur lah. Contohnya dapat dilihat di kebanyakan masjid di negeri Melaka yang menggunakan ukiran dan hiasan pelbagai budaya. Okey. Ni adalah corak geometri gambar tadi, hiasan Arabis dan corak tikam seladang. Boleh ingat ni? Okay, ingat Okey, habis pelajaran kita hari ni. Okey, tugasan dia yang pertama, lihat video ni. Kalau tak faham, ulang dan cuba fahami lagi. Kedua, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 29 dan 90. Buku aktiviti ni Ustaz akan semak bila bersemuka nanti, insya-Allah. Kalau tak dapat bersemuka juga, kita akan maklumkan semula macam mana kita nak buat. Kemudian yang ketiga, hafaz dan rakam hafazan surah Asy-Syarhu Alam Nashrah Laka Sadrak sampai boleh, dan hantar video tu kepada Ustaz untuk diberi markah tahap pencapaian kamu. Okey, yang keempat, tasmih. Ustaz akan hubungi kamu melalui video call untuk tasmih. Ustaz harap kamu dapat bagi kerjasama. Ustaz telefon kamu terus angkat dan sedia standby siap baca Quran ke Iqra, buka surat yang kamu dah baca di rumah. Dan kamu beritahu Ustaz muka surat apa, kita akan baca, sambung saja bacaan di rumah. Yang penting dengan syarat kamu baca dengan syarat disemak. Ada orang semak, contohnya ibu bapa kamu
ataupun ustaz-ustaz, ustazah yang berdekatan dengan rumah kamu. Okey, baik. Jadi selesailah pelajaran kita hari ini. Ustaz harap kamu dapat memahaminya dan tolong siapkan kerja, hafal surah Asy-Syarh dan siapkan dan tasmi'. Tasmi' ni ustaz mentelefon seorang-seorang. Kalau buat rakaman saja tak boleh, ustaz nak betulkan bacaan kamu. Jadi kamu kena buat video call dengan ustaz. Bukan kamu call, ustaz yang call kamu. Jangan risau. Ustaz akan call. Tak habis duit kamu tu, insya-Allah. Cuma bateri acah, no? Okey, baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.